Paparan dari Negeri di Bawah Bayu sempena Tahun Baharu 2024, harapan pemimpin dan rakyat untuk kemajuan ekonomi serta kestabilan politik. Jadi untuk bercanya, kita bersama Muhammad Syarizam Awang. Silakan Syah. Ya Miza, Tahun Baharu 2024 merupakan suatu harapan baru kepada seluruh rakyat Malaysia untuk mencapai kemakmuran seiring dengan peredaran dan tampuk kerajaan. Pemimpin dan orang ramai menzahirkan harapan untuk melihat Malaysia terus mencapai kemajuan ekonomi dan kestabilan politik yang utuh. Wishes daripada saya pribadi atau sendiri adalah we have a more beautiful airport for Kota Kinabalu and also a more beautiful Kota Kinabalu city plan. Love and peace for our people in Sabah. Semua rakyat warga Malaysia ini supaya bergerak bersama untuk meningkatkan lagi ekonomi negara ini. Kita kena bersatu padu dan pastikan kestabilan politik. Itu yang paling penting. Semua pemimpin-pemimpin di kerajaan pusat dan kerajaan negeri dapat bekerja dengan kuat, bekerja dengan keras dan bersungguh-sungguh untuk membela rakyat. Selamat menyambut Tahun Baru 2024. Kurangkan isu-isu politik, tumpukan kepada kesusahan rakyat, kurangkan kadar inflasi. Seperti yang kita tahu, kita semakin dihimpit, keadaan kos hidup semakin tinggi. So ada golongan-golongan yang terhimpit lah. So kita harapkan kerajaan membeli satu inisiatif yang boleh mengeluarkan ramai pihak daripada jurang kemiskinan lah di Malaysia ni. Sekarang macam okey sikit lah. Tapi masalah sekarang ni gula kurang, minyak kurang. Saya harap kerajaan yang perlu buat kasih turunlah harga barang murah sikit lah. Saya berharap transportation lah. Maksud saya transportation tu sebab saya nampak banyak macam contohnya hospital sendiri susah mendapat parking. Mau tengok patient, public transportation lah I mean. At least menyenangkan kita punya rakyat-rakyat terutama di Sabah ataupun di mana-mana sejak untuk dapat parking, senang untuk berurusan, mungkin tengok keluarga kah, antar keluarga pergi hospital kah. Sementara itu, seramai 13 bayi Tahun Baharu dilahirkan di Hospital Wanita dan Kanak-kanak Sabah HWKKS Likas Kota Kinabalu setakat 12 tengah hari tadi. Ketika dihubungi RTM, pengarah HWKKS, Dr. Marcus Neto memberitahu bayi pertama dilahirkan oleh Jumainah Angkalamai melalui kelahiran secara biasa iaitu bayi perempuan seberat 2.92 kilogram pada pukul 12.58 tengah malam. Daripada 13 bayi Tahun Baharu, seramai 5 bayi perempuan dan 8 bayi lelaki dengan 6 bayi dilahirkan melalui kelahiran secara biasa, manakala 7 lagi dilahirkan secara pembedahan. Dan sementara itu, cuti umum Tahun Baharu dimanfaatkan warga kota sekitar ibu negeri dengan mengadakan pelbagai aktiviti riadah. Hari ini kami punya event is a family day di Tanjung Aru Beach. So kami sekarang di sini semua area is a family day and kami have a barbecue and we gonna have fun, swimming pun boleh. Saya mengambil peluang kesempatan ni di sebenar Tahun Baru 2024. Saya membawa anak-anak dan keluarga bercuti lah, memberi aktiviti bersama keluarga di pantai Tanjung Aru. Sempena Tahun Baru ni lah, kami sekeluarga ni membuat sikit aktiviti riadah lah, berkempen bersama kami punya family, keluarga. Sambil-sambil tu saya memberi peluang lah untuk cuti, sebenar cuti sekolah ni. Jadi masa ni lah saya bersama family ada masa untuk merapatkan kami punya kasih sayang lah. Hari ini adalah hari permulaan bagi kami di mana kami ambil kesempatan ini berkumpul ramai-ramai bersama ahli keluarga, aktiviti riadah, berkumpul ramai-ramai, mengingatkan lagi silaturahim. Saya harap memberi manfaat kepada kami semua, ahli keluarga dan orang ramai. Kalau kamu dapat lihat sekeliling kita pun ramai keluarga yang datang bawa kanak-kanak semua begitu. So itu adalah satu aktiviti yang sehat dan baik untuk negara kita jugalah.
Sukan Hari Keluarga yang melibatkan semua peringkat usia merupakan antara aktiviti sihat yang mampu mengeratkan lagi hubungan silaturahim sesama jiran dan masyarakat. Bantu Menteri kepada Ketua Menteri Datuk Nizam Abu Bakar Titinga berkata, aktiviti dalam komuniti yang disertai bersama penduduk 3 buah kampung iaitu Kampung Tinagat, Batu Payung dan Kampung Membelua itu adalah kunci kepada kekuatan dan penyatuan penduduk setempat. Saya berharap agar program ini dapat diteruskan sampai bila-bila masa kerana apabila kita hidup dalam sebuah kampung maka kita kenalah hidup secara bermasyarakat dan memastikan hubungan masyarakat di kampung itu berada dalam keadaan yang baik. Datuk Nizam yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Abbas ditemui selepas merasmikan Sukan Hari Keluarga Ambang Tahun Baharu di Kampung Tinagat Tawau. Jelas beliau kesukarelawanan dalam kalangan penduduk di ketiga-tiga kampung tersebut wajar dicontohi kerana mereka telah banyak membantu pihak keselamatan khususnya pihak Eastern Sabah Security Command ESCOM dalam menangani kes jenayah seperti penyeludupan barangan dan pendatang asing tanpa izin. Program Fun Hike Keluarga Samad 2023, satu inisiatif yang baik mengeratkan silaturahim kekeluargaan. Program sempena Ambang Tahun Baharu itu dimulakan seawal 6 pagi, diikuti dengan sambutan Tahun Baharu 2024 di kawasan Bukit Bendera, Papar. Ahli Parlimen Papar, Datuk Armizan Muhammad Ali berkata, program dianjurkan sejak 2022 ini dihadiri lebih 3,000 ahli keluarga dari dalam dan luar negara. Datuk Armizan yang juga Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN ditemui selepas merasmikan program tersebut. Sementara itu, dalam program berasingan, Datuk Armizan menghadiri pertandingan Festival Kompang Parlimen Papar di Dewan Terbuka Masyarakat Papar. Beliau menyampaikan sumbangan RM1,000 kepada 6 kumpulan kompang sebagai bantuan untuk meningkatkan lagi budaya kesenian kompang di Papar. Baik, sekian paparan dari Sabah untuk petang ini. Mewakili warga kerja RTM Sabah mengucapkan Selamat Tahun Baharu 2024. Dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka. Kembali bersama Miza.